Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata dia, lamma hadartu Uhud da'ani abi min al-lail faqala ma urani illa maqtulan fi awwali man yuqtalu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghayra nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna alayya daynan faqdi wastawsi bi akhawatika khairah. Fa asbahna fakana awwala qatil wa dafantu ma'ahu akhara fi qabri thumma lam tatib nafsi an atrukahu ma'a akhar fastakhrajtuhu ba'da 6 ashhur فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه فجعلته في قبر على حدة أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seorang sahabat nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, ketika aku hadir di dalam perang Uhud. Sahabat Nabi ini nama dia Jabir bin Abdullah. Bapa dia nama Abdullah bin Haram. Jabir kata, ketika dia turun dalam perang Uhud, pada sebelah malamnya, da'ani abi minal lail, bapa aku panggil aku. Dia turun dalam perang Uhud, esok nak perang. Malam ni, malam perang. Esok nak perang, malam ni bapa dia panggil dia. Faqala, kata bapa dia kepada dia, ma urani illa maqtulan fi awwali man yuqtalu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dekat anak dia, Abdullah bin Haram ni kata kepada anak dia Jabir. Dia kata, aku duk rasa aku akan masuk di dalam kumpulan orang yang mula-mula sekali mati di dalam perang esok. Esok nak perang. Tak perang lagi. Malam ni dia beritahu kepada anak dia. Dia kata, aku dapat rasa, dia kata, esok bila berlaku perang, aku di antara orang yang mula-mula akan mati dalam perang. Aku dapat rasa benda tu. Betul, kadang-kadang orang yang baik-baik ni, dia dapat rasa. Dia macam satu ilham Tuhan bagi ke dia. Sahabat-sahabat kita yang baru balik Mekah ni, yang mana yang balik ke terbang akhir ni cerita. Salah seorang daripada imam Masjidil Haram meninggal. Dr. Umar As-Sabil, salah seorang daripada imam Masjidil Haram, muda lagi, umur baru 42 begitu, meninggal dalam minggu lepas lebih sikit gitu. Aksiden dekat Taif, masuk hospital dan meninggal. 2 hari sebelum dia aksiden, imam Masjidil Haram, 2 hari sebelum dia aksiden, 2 malam berturut-turut dia jadi imam semayang di Masjidil Haram, dia menangis waktu jadi imam. Dia baca ayat, dia tak boleh baca, dia sebab menangis. Malam ni baca sebab menangis, esok pun baca sebab menangis, lusanya siang aksiden. Hari dia mati tu hujan lebat. Dan malam tu, selepas dikebumikan siang, malam tu imam yang mengimamkan sembahyang di Masjidil Haram pun menangis. Tak boleh nak baca juga, menangis.
Kan? Kadang-kadang orang yang baik-baik macam ni, Allah Subhanahu Wa Taala dia macam bagi ilham. Allah Subhanahu Wa Taala macam bagi ilham. Dia pun tak tahu kata nak mati. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala macam bagi ilham. Sesuatu nak jadi. Sahabat Nabi Abdullah bin Haram ini, bapa kepada Jabir bin Abdullah. Esok nak perang Uhud, malam ni dia panggil anak dia, dia kata dekat anak dia. Dia kata bapa rasa esok, dia kata bapa di antara orang yang awal-awal akan gugur di dalam perang. Wa inni alayya dainan. Dia kata dan bapa nak pesan dekat kamu, bapa ada hutang, dia kata. Wa inna alayya dainan. Dan sesungguhnya ke atasku ada hutang. Dia kata bapa ada hutang. Faqdi, dia kata kat anak dia, kamu tolonglah bayar hutang bapa. Kalau ditakdirkan esok bapa mati, hutang bapa kamu tolong bayar. Wastausi bi akhawatika khairah. Dan pak dia kata, dan bapa berwasiat, berpesan kepada kamu supaya adik-adik perempuan kamu, dia ada ramai adik perempuan. Dalam riwayat lain ada menceritakan Jabir bin Abdullah ni dia ada ramai adik perempuan. Abdullah bin Haram bapa dia ni mempunyai ramai anak perempuan. So malam ni dia pesan dekat anak dia, dia kata bapa rasa macam esok bapa nak mati. Bapa rasa macam tu. Dia kata dan bapa ada hutang, kamu tolong bayar hutang bapa kalau bapa mati betul. Dan yang kedua, bapa nak pesan dekat kamu, adik-adik perempuan kamu yang ramai duk ada tu, kamu jagalah mereka elok-elok. Begitu. Fa'asbahna, kata Jabir anak dia ni. Fa'asbahna, dan keesokan paginya, fakana awwalu qatil. Sungguh macam bapa aku kata, dia orang yang mula-mula sekali meninggal dalam perang Uhud. Wadafantu ma'ahu akhara fi qabri. Aku sendiri mengkebumikan bapa aku. Dan aku kebumikan bapa aku bersama dengan seorang lagi kawan dia yang juga syahid di dalam Uhud. Satu liang buah dua orang. Bapa dia dengan satu orang kawan lain. Summa lam tatib nafsi an atrukahu ma'a akhar. Lepas daripada dah selesai ke bumi bapa dia satu liang dengan orang lain, dia kata, dia pun balik daripada medan Uhud, balik ke Madinah dah, sampai di rumah dan sebagainya. Dia kata, falam tatib nafsi, aku rasa tak sedap hati. Berasa tak selesa, berasa macam tak puas hati. Kerana aku letakkan bapa aku satu liang dengan orang lain. Berasa tak puas hati. Fastakhrajtuhu ba'da 6 ashhur. 6 bulan kemudian dia kata, aku masih lagi rasa tak puas hati. Aku pergi bongkar balik kubur tu. Dia kata, aku nak buat keluar balik bapa aku nak tanam dia satu liang sorang. Ba'da 6 ashhur, selepas 6 bulan dia kata tak boleh juga. Dia tak boleh nak rasa puas hati. Dia duk berasa mengkelat. Walaupun dah lepas 6 bulan, dia kata fastakhrajtuhu, aku keluarkan balik mayat bapa aku ni dan aku tanam dia dalam liang satu orang dia. Fa idza huwa ka yauma wada'tu. Masya-Allah, dia kata hari aku korek liang tu, aku nak buat keluar balik mayat bapa aku, nak simpan dia satu liang seorang. Pada hari aku korek tu, walaupun dah lepas 6 bulan, keadaan bapa aku huwa kayauma wada'tu, macam hari aku ke bumi dia 6 bulan dulu. Ini yang kata syahid. Ini yang kata syahid. Allah Subhanahu Wa Taala sudah janji orang yang betul-betul mati syahid, mati atas jalan sabilillah, jasad tidak akan terjejas. 6 bulan kemudian, dia kata dia pergi korek balik kubur bapa dia, Abdullah bin Haram ini. Dia kata, aku dapati bapa aku ni, fa'iza huwa kayauma wada'tu. Dia, keadaan dia macam hari aku ke bumi 6 bulan dulu. Dia kata.
ghaira udhunih, melainkan telinga dia saja yang tak ada. Sebab apa? Sebab dia, Abdullah bin Haram, dalam hadis lain menceritakan, dia antara sahabat selain daripada Sayyidina Hamzah. Dia di antara sahabat yang mayat dia ni dirompong-rompongkan oleh musuh. Dah kena bunuh, mati, sudah habis. Dipotong telinga, tikam-tikam saja buat bagi rosak mayat orang Islam ni. Jahatnya kafir Quraisy sampai macam tu. Macam mana Sayyidina Hamzah potong telinga, potong hidung, belah dada, rambut, buat keluar apa yang ada dalam dada dan sebagainya. Maka Abdullah bin Haram juga salah seorang yang dipotong telinga. Maka kata anak dia, Jabir bin Abdullah, pada hari aku bongkar balik kubur, buat keluar mayat bapa aku, keadaan dia macam hari aku ke bumi dulu. Cuma telinga dia tak ada. Kerana sememangnya pun, masa perang dulu, telinga dia dipotong. Kata dia, faja'altuhu fi qabrin ala hidah. Maka aku letak mayat bapa aku di dalam satu kubur, berasingan daripada orang lain semua. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ini dapat kita faham bahawa yang pertama yang kita sebut tadi, orang yang baik-baik, ini sahabat Nabi, Abdullah bin Haram ini sahabat Nabi, ini orang baik-baik. Matinya pula mati cara baik, mati syahid. Orang-orang yang macam ni kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala macam memberi satu ilham kepada dia tentang apa yang dia nak lalui selepas daripada itu. Yang kedua, kesimpulan yang kita dapat daripada hadis ni ialah Islam menggalakkan orang Islam supaya meninggalkan wasiat. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala perintah supaya meninggalkan wasiat, dan ikut kita orang Islam ini, dia suruh kita tiap-tiap malam tulis wasiat. Tiap-tiap malam. Orang Islam ni sepatutnya diary itu berguna. Tiap-tiap malam dia kena tulis wasiat, dan wasiat yang terakhir itu yang terpakai, yang terdahulu itu dimansuhkan. Tiap-tiap malam kena tulis wasiat. Kalau tidak susah, bila kita mati, anak beranak tak tahu hutang ke apa ke, semua orang tak tahu. Kita ada hutang dengan orang dan sebagainya, kita aja tahu, kadang-kadang orang lain tak tahu. Tapi kalau kita tinggalkan benda ni dalam bentuk pesan, sama ada pesan lisan ataupun pesan dalam bentuk tulisan, maka benda-benda ni dapat mengelakkan daripada jadi masalah kepada keluarga kita yang tinggal. Maka wasiat itu ada sesuatu yang disuruh oleh agama. Jabir bin Abdullah ni pula, pak dia pesan kat dia, wasiat kepada dia, suruh dia tengok adik-adik perempuan. Kerana dia memang mempunyai ramai adik perempuan. Kerana Abdullah bin Haram ini mempunyai ramai anak perempuan. Dia ada satu hadis yang cerita tentang balik daripada perang Uhud ini. Dia balik daripada perang Uhud, dia naik unta dia, Nabi naik unta Nabi. Dalam perjalanan nak balik daripada Uhud ke Madinah itu, unta dia ni slow. Sehingga kenderaan Nabi SAW dah tinggal jauh dah tinggal Abdullah. Tinggal Jabir bin Abdullah ni di belakang. Nabi berhenti, kenderaan dia tunggu sampai Jabir sampai dekat Nabi. Nabi kata dekat dia, Jabir, kita tukar kenderaan. Pasal kenderaan yang dia naik ni slow sangat. Nabi kata dekat dia, kita tukar kenderaan. Kamu naik kenderaan aku naik kenderaan kau. Dia bertukar. Bila tukar aja, unta dia hak tadinya slow, bila Nabi naik jadi deras. Sama macam unta yang Nabi SAW punya. Itu ada satu hadis lain. So, sambil duk naik unta nak balik ke Madinah tu, Nabi SAW tanya Jabir. Nabi kata, Jabir, bila kamu nak kahwin? Ini ada dalam hadis. Dia kata, tunggu dulu. Nabi kata, kahwinlah. Dan kalau kamu nak kahwin orang perempuan macam mana? Nabi tanya dia. Jabir kata dekat Nabi, dia kata, aku kalau nak kahwin pun, aku nak kahwin dengan orang perempuan janda. Nabi tanya dia, pasal apa? Jabir kata, bapa aku pesan dekat aku malam sebelum perang Uhud. Dia minta aku jaga adik-adik perempuan aku yang ramai.
Kalau aku kahwin dengan perempuan muda, dia kata, aku susah lah. Muda, nak makan sate setiap malam. Nah. Jadi dia kata, aku kahwin dengan perempuan janda, dia kata supaya aku ada lebih masa untuk adik-adik perempuan aku. Nabi kata kat dia, jangan begitu. Nabi kata, kamu muda. Nabi kata kat dia, kahwinlah sama dengan orang muda. Kerana kahwin muda sama muda, itu bahagia. Nabi kata. Itu ada kaitan dengan hadis ini. Ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW cukup sayang ke dia. Sehingga kan Nabi dah pergi jauh dan Nabi berhenti tunggu dia sampai. Maknanya Nabi bagi perhatian pada dia. Sehingga kan Nabi ajak tukar kenderaan. Kerana kenderaan dia naik slow sangat. Bila tukar, kenderaan tu laju. Sama dengan kenderaan yang Nabi SAW naik sebelum daripada itu. Kesimpulan yang ketiga yang dapat kita ambil daripada hadis ni ialah membongkarkan kubur atas sebab-sebab yang diizinkan syarak itu harus. Membongkar kubur atas sebab-sebab yang diizinkan oleh syarak adalah harus. Ini hukum yang disepakati oleh ulama. Sebab ada masjid-masjid yang mereka nak perbesar masjid. Nak ambil kawasan kubur. Maka korek balik. Berkelong mayat pindah pergi ke tempat lain. Tempat tu nak extend buat masjid. Itu dibenarkan oleh agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang keempat, mati syahid adalah mati yang sangat mulia. Dan kemuliaannya dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk mayat mereka tidak rapuh. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah.